Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Yang dimulakan pihak penganjur daripada tim GAD Perak yang diketuai oleh Ustaz Hafiz Lidin dan timnya. Seterusnya pelajar pada tadabbur muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali kita buat perjumpaan sama ada dengan pelajar tadabbur ataupun orang-orang di Ipoh. Ini pertama kali. Kita dah banyak buat perjumpaan dengan pelajar di Kuantan, di Terengganu, di Kelantan, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, di Perlis, dan di Ipoh ini kali pertama. Betul kan? Tak pernah jumpa saya kan? Tak pernah. Gambar biasa tengok. Oh biasa? Saya tak pasti yang datang ni adakah semua pelajar tadabbur online ataupun ada juga yang bukan pelajar tadabbur. Boleh angkat tangan tak pelajar yang dia biasa ikut kelas tadabbur online saya? Okey. Yang ni belum ah? Oh, pertama kali ya? Okey. Malam ni, majlis malam ni lebih pertama perjumpaan lah. Biasa kelas setiap malam yang kita buat secara online, kita tengok yang view tu ramai, tapi kita tak nampak siapa dan kita tak tahu dia orang ni dari mana kan. Maka sebab itulah cara pembelajaran yang berkesan ialah secara fizikal. Kita berdepan dengan pelajar, pelajar boleh tanya soalan direct kan, dan kita pun tahu apa masalah pelajar. Tapi sebab online kita tak boleh, maka caranya ialah kita pergi ziarah mana-mana tempat yang ada pelajar tadabbur online. Di mana-mana tempat ada pelajar kita pergi, dan salah satunya ialah di Ipoh ni. Jadi untuk sementara boleh offkan telefon Jadi tujuan utama pertama untuk perjumpaan, bertemu muka, berkenalan. Kenapa nak jumpa sangat ni? Kenapa nak jumpa sangat? Sebab tadabbur Al-Quran yang kita tadabbur setiap malam memerintah kita supaya ziarah sahabat kita yang seagama. Allah juga sebut dalam surah Al-Hujurat, auzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya Allah guna perkataan innama. Innama makna sesungguhnya, hanyalah orang-orang beriman itu adalah ikhwatun, bersaudara. Kita mungkin biasa dengar ayat ni, tapi dari segi praktikalnya kita tak rasa pun saudara kita yang seagama adalah saudara kita. Betul kan?
Macam mana kita nak rasa dia saudara kita kalau kita tak pernah jumpa, tak pernah berkenalan? Macam mana kita nak rasa dia adalah saudara kita? Bahkan Allah sengaja guna perkataan ikhwatun. Ikhwatun dalam bahasa Arab adik-beradik, adik-beradik. Jadi Allah nak beritahu yang satu agama, satu akidah, satu Rasul, satu Tuhan, satu Al-Quran. Sebenarnya mereka ni macam adik-beradik. Bagaimana hubungan kita dengan abang kita, dengan adik kita? Kita kenal dia, kita sayang dia. Maka begitulah kita kena kenal saudara kita yang seagama, walaupun jauh, walaupun tak ada pertalian darah, kita kena kenal dan kena sayang. Bahkan dalam Islam, ikatan yang paling kuat bukan ikatan pertalian darah. Ikatan yang paling kuat ialah ikatan akidah. Sebab itulah bila kita ada sahabat yang masuk Islam tapi bapa dia tak masuk Islam, dan bapa dia menentang Islam, dia kena menentang bapa dia. Sebab apa? Sebab walaupun itu ada pertalian darah yang paling dekat, anak dengan bapa, tapi bila bapa menentang Islam, menentang Allah dan Rasul, dia kena tunjukkan akidah dia ialah mesti suka apa yang Allah suka dan mesti benci apa yang Allah benci. Sebab tu dalam sejarah Islam ada sahabat yang dalam peperangan dia bunuh bapa dia. Ada sahabat seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia bunuh bapa dia dalam peperangan Badar. Sebab apa? Sebab bapa dia berada di pihak musuh menentang Islam. Itu menunjukkan ikatan akidah sebenarnya lebih kuat daripada ikatan pertalian darah. Bahkan Nabi kata orang beriman ni seumpama satu jasad. Kalau tangan yang sakit, satu badan rasa sakit. Jadi kita datang ke sini untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orang yang mengaku beriman, iaitu nak jumpa saudara kita yang seagama, apatah lagi yang sama-sama belajar tadabbur Al-Quran. Nak jumpa untuk apa? Untuk berkasih sayang. Allah kata, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu ni daripada lelaki dan ada yang perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai bangsa. Ada Melayu, ada Arab, ada Cina. Apa tujuan? Lita'arafu, supaya kamu saling berkenalan. Benda ni kita tak rasa. Benda ni kita tak rasa. Rasa apa ni? Kita kena kenal saudara kita. Kita kena sayang. Bahkan Nabi kata, la yu'minu ahadukum, seseorang kamu tak beriman dengan sempurna sehinggalah dia sayang saudaranya yang seagama sebagaimana dia sayang pada saudaranya, sebagaimana dia sayang pada dirinya sendiri. Kalau saya tak sayang pada semua orang ni, saya tak sayang, saya tak suka, saya sebenarnya belum beriman. Nabi kata tak beriman. Bagaimana saya suka diri saya sihat, saya kena suka saudara saya juga yang lain sihat. Sebagaimana saya suka saya faham Al-Quran, saya juga kena suka saudara saya yang lain faham Al-Quran. Kalau tak, saya belum beriman dengan erti kata yang sebenar. Okey? Jadi kita datang ni untuk melaksanakan apa yang kita tadabbur Al-Quran setiap malam, iaitu berjumpa, berkenalan dan berkasih sayang. Okey, boleh kan? Betul tak? Kalau saya kata ramai orang Islam tak kenal sesama mereka walaupun jiran sebelah, betul tak? Bukan orang Ipoh tak kenal orang Kuala Lumpur, orang Ipoh pun tak kenal orang Ipoh, betul?
tapi dia mengaku tak beriman. Kadang-kadang sama-sama pergi masjid, masjid yang sama, imam yang sama, tinggal di taman yang sama, tapi dia tak tahu siapa duduk sebelah dia. Ini bukan orang beriman. Ini bukan orang beriman. Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Kami ciptakan manusia berbagai jenis bangsa untuk berkenalan, untuk berkasih sayang. Itu salah satu hasil tadabbur Al-Quran. Kita kena buat perubahan. Sebelum ni kita tak kisah siapa jiran kita, ada orang miskin ke, ada orang susah, kita tak kisah. Kita penting diri kita je. Itu sebelum kita faham Al-Quran. Tapi bila kita faham Al-Quran, wajib kita buat perubahan. Apa dia? Jiran aku adalah adik-beradik aku. Jiran aku adalah saudaraku. Kalau dia sakit, aku kena rasa sakit. Kalau dia gembira, aku kena rasa gembira. Barulah iman aku sempurna. Boleh? Boleh tak? InsyaAllah. Tadi biasa kita pergi mana-mana, selain kita buat berjumpa dengan pelajar tadabbur, kita akan pergi ziarah. Tadi Alhamdulillah sebelum kita sampai daripada Kuala Lumpur, kita pergi ziarah, sempat ziarah 3 asnaf. 3 asnaf yang tinggal di Ipoh. Tapi ada yang berasal daripada Kelantan, ada yang berasal daripada Penang, tapi tinggal di Ipoh. Dia tak ada perhubungan darah dengan saya, tapi dia adalah adik-beradik saya. Ada yang baru kematian suami, menyewa rumah, dia asal di Kelantan, suami pula daripada Kedah. Suami baru je meninggal 2 bulan yang lepas. Tak hilang tempat bergantung. Kemudian dia pula tak boleh bekerja sebab dalam edah. Jadi kadang-kadang orang tak peduli pun masalah dia kan. Tapi kita mengaku kita beriman. Kita pergi masjid, kita pergi haji, pergi umrah. Kadang-kadang dia bukan jauh daripada kita. Jadi kami datang daripada Kuala Lumpur, jumpa orang macam ni, ada masalah. Saya bagi tahu dia, kamu adalah saudara kami. Ada yang kita pergi satu kampung asnaf, boleh off telefon lah, sekejap je. Ada satu asnaf yang kita pergi, tinggal di rumah yang sangat sempit. Rumah asalnya PPRT, 1 bilik, tapi dia ubah jadi 2 bilik, sangat sempit. Tinggal dengan mak dia. Mak dia mata tak nampak, kencing manis, kena potong kaki. Kos pakai pampers tu 400-500 setiap bulan. Kemudian dia pula perempuan ni dah kahwin, tapi saya ingat bercerai kot. Kencing manis juga, mata pun tak nampak, tak boleh nak bekerja. Duduk dengan mak, dengan ayah, dengan anak dia, rumah sempit, tak ada pendapatan. Kalau kita tak datang, kita tak tahu ada saudara kita yang perlukan bantuan, yang sangat-sangat perlukan panduan. Ramai orang yang ada sekeliling orang Islam tapi tak peduli. Itulah Quran mengajar kita, pergi cari saudara kamu, pergilah ziarah mereka, sebab mereka adalah adik-beradik kamu dalam agama. Bantulah mereka. Bila kamu bantu mereka, sebenarnya Allah kata apa? Nabi sebut dalam satu hadis, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan sentiasa membantu hambanya selagi mana hambanya membantu saudaranya. Tengok, subhanallah. Semua orang nak bantuan Allah. Semua orang nak bantuan Allah. Betul tak? Tapi kadang-kadang dia terlepas pandang. Apa cara nak dapat bantuan Allah? Nabi kata, kalau kamu nak dapat bantuan Allah, kamu bantulah saudara kamu. Pasti Allah bantu. Kita minta tolong setiap hari kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Tapi kita tak buat sesuatu yang menyebabkan Allah tolong kita.
Apa dia? Bantu saudara kita. Dan saya nak beritahu, kita tak akan bantu saudara kita kalau kita tak berjalan, tak pergi ziarah. Dan saya pun tak akan jumpa saudara saya kat sini kalau saya tak datang daripada Kuala Lumpur. Bila datang, jumpa. Dan yang tunjukkan saudara kita yang sakit, yang ada masalah tu adalah pelajar tadabbur. Daripada tadabbur Al-Quran lah menyebabkan kita mencari saudara kita ziarah mereka, kita bantu, kita sayang mereka. Itu Quran. Quran adalah rahmatan lil alamin. Quran nak bawa rahmat pada semua, bukan diri kita. Bukan diri kita dan keluarga kita saja. Itu bukan Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada semua. Bukan orang tempat kita je, semua orang, dan bukan orang sahaja. Termasuklah jin, termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah haiwan. Kalau kita faham Al-Quran, kita akan rahmat kepada haiwan, kita akan rahmat kepada tumbuh-tumbuhan kalau kita faham Al-Quran. Tapi kalau hati kita keras, tak faham Al-Quran, kadang-kadang dengan anak pun kita tak rahmat. Kan? Kita asyik duk bagi dia makan je, tapi tak ajar dia solat. Mana kita tidak rahmat pada anak kita. Kita nak anak kita selamat kat dunia je. Lepas mati, lantak kamu lah. Kamu solat tak solat, itu kamu tangguh. Itu bukan rahmat. Kalau setakat bagi makan pada anak, bagi pakai, hantar anak ke sekolah, tapi tak ajar anak agama, sebenarnya kita zalim pada anak kita. Sebab anak kita nak hidup lama bukan kat dunia. Anak kita nak hidup lama kat mana? Di akhirat. Bukan 70 tahun di akhirat, selama-lamanya. Dan dia akan selamat bila dia ada agama. Kan? Kita kadang-kadang mak bapak sibuk dah pergi masjid, sibuk pergi umrah, sibuk dah belajar kuliah maghrib, tapi kita biarkan anak kita dalam keadaan jahil. Sebenarnya kita tidak ada rahmat. Kita zalim kepada anak-anak kita. Okey, itu satulah tujuan kita datang, untuk berjumpa, berkenalan, berkasih sayang. Saya adalah saudara kepada anda semua, dan anda semua adalah saudara saya. Bahkan disunatkan bila kita jumpa saudara kita, disunatkan sunnah Nabi apa dia? Apa dia? Memberi salam lagi. Apa dia? Sunnah Nabi. Salam je. Lepas tu jalan. Apa dia? Tanya khabar. Lepas tu itu je. Tanya nama. Lepas tu ambil alamat. Kita kadang-kadang kita belajar, tapi kita lupa ada sunnah yang paling penting yang kita tak buat. Selain pada senyum, selain pada bagi salam, ada satu sunnah Nabi yang sangat penting, tapi sunnah ni dah diabaikan. Ramai orang tak buat, walaupun di kalangan pelajar agama, walaupun di kalangan pelajar tadabbur Al-Quran. Apa dia sunnahnya? Apa dia? Jabat tangan sama lelaki, sama dengan perempuan tak boleh. Ucapan sayang. Ucapan kasih sayang. Macam mana? I love you. Saya sayang awak kerana awak. Saya sayang awak Kerana Allah. kerana Allah. Betul. Cuba cakap Arab sikit. Oh, tak boleh. Betul tak? Kita tak pernah cakap pada saudara kita, saya sayang pada awak kerana Allah. Betul? Tak pernah cakap. Bila tu cakap pada suami kan? Sunnah Nabi bila jumpa, Nabi sebut uhibbuka fillah. Aku sayang pada kamu kerana Allah. Dan ada seorang sahabat, dia berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sayang pada orang tu kerana Allah. Aku suka dia kerana Allah, tak ada kepentingan apa-apa. Maka Nabi pun tanya, kamu dah bagi tahu tak dia? Dah bagi tahu tak? Belum. Nabi kata, pergi sekarang bagi tahu dia.
Aku sayang pada kamu kerana Allah. Sunnah Nabi. Dapat pahala. Tapi kita tak amalkan. Satu, dapat pahala. Yang kedua, apa kesannya? Kalau orang datang daripada jauh bagi tahu saya sayang pada awak kerana Allah, apa kesannya? Semua akan hidup berkasih sayang. Betul tak? Tak ada dah dengki nak marah. Kenapa nak dengki nak marah pada orang yang sayang pada kita kerana Allah? Betul tak? Tapi kalau jumpa senyum pun tak, bagi salam pun tak, cakap sayang pun tak, kan? Buat tak tahu je. Orang sayang tak pada kita. Orang lagi menyampah. Betul tak? Akhirnya tidak ada kasih sayang, tidak ada kekuatan umat Islam. Umat Islam sentiasa berpecah. Betul kan? Sebab tak amalkan Al-Quran dan tak amalkan sunnah Nabi. Okey. Simple je sunnah, tapi kita tak amalkan. Kadang-kadang dah tahu. Sebab apa? Kenapa kita tak suka amalkan sunnah Nabi? Walaupun dapat pahala, walaupun membawa hasil yang sangat baik dalam masyarakat, tidak ada perpecahan, tidak ada dengki, tapi kenapa kita tak amalkan benda yang paling mudah? Ha? Tak ada ilmu. Kenapa tak belajar? Kan dah pergi sekolah kan. Sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, universiti 4 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Tak belajar? Tak ada. Oh, tak ada. Habis kat mana dah? Kat mana dah? Okey? Boleh? Simple je. Jadi saya ucapkan, inni uhibbukum fillah. Jawablah. Sunnah Nabi pun kena jawab, bukan dengar je. Apa dia? Uhibbuka billah. Uhibbuka? Ha, bolehlah. Ha. Dia jawapan dia, ahabbakallah allazi ahbabtani lahu. Oh, panjang pula. Dia kenapa kalau benda baik panjang je? Ha? Tapi biasa tak kita tengok drama bersiri? Biasa kan? Ataupun filem Hindustan 3 jam. Tak pernah kita mengok panjangnya 3 jam. Tapi seronok kan? Ha, sebab apa tu? Sebab biasa benda baik nafsu memang tak suka. Jadi tukar cara kita berfikir. Okey ustaz, saya akan hafal. Bagi. Kan? Dalam buku ni pun saya rasa ada ni. Buku yang saya tulis 72 doa dan zikir harian daripada hadis sahih. Salah satunya, bila jumpa saudari kita, sebut uhibbuka fillah, dan jawapan pun ada dalam buku ni. Kalau kita betul cintakan Allah dan Rasul, kita beli buku ni. Dan kita, kalau tak nak hafal lah, kalau tak nak beli, ambil tengok sekejap, hafal, lepas tu jangan beli. Tapi kalau rasa susah nak ingat, beli, hafal, amalkan. 72 amalan sunnah Nabi yang ramai kita tak amalkan. Kita mengaji banyak. Sebab itulah bila mati nanti semua minta balik, nak balik ke dunia. Betul tak? Semua yang mati minta nak balik semula ke dunia. Minta balik semula ke dunia, nak belajar ke nak beramal? Ha? Kenapa dia nak beramal? Kenapa dia kata, ya wahai Tuhan, bagilah peluang aku nak belajar lagi? Kenapa dia tak nak belajar? Ha? Sebab dia tahu, ya Allah, nilai di akhirat amalan, bukan ilmu. Kamu belajarlah banyak mana, lama mana, kalau kamu tak amal, 1 sen pun tak guna. Allah nak tengok, kaifa ta'malun, bagaimana kamu beramal, bukan bagaimana kamu belajar. Jadi ilmu banyak mana pun tak ada faedah. Ya Allah nak tengok ialah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji. Allah cipta kehidupan, lepas ni Allah cipta kematian, lepas ni kita mati. Apa faedah? Untuk Allah menguji kamu, siapa yang amalan paling baik, bukan ilmu yang banyak, bukan amalan banyak, amalan yang paling baik. Salah satunya amalan yang ramai orang terlepas pandang,
tapi besar kesannya, iaitu sayang pada saudara kita. Sayang. Apa bukti kita sayang? Salah satu jumpa tadi, inni uhibbuka fillah. Dia tak faham terjemah. Kita dapat pahala amalkan sunnah. Yang kedua, kita dapat pahala sampaikan ilmu baru pada dia. Dia daripada tak tahu jadi tahu. Siapa sampaikan? Kita. Kemudian dia pula amalkan, kita dapat pahala. Dia sampai pada orang lain, kita lagi bertambah berganda pahala. Subhanallah, itulah kerja orang beriman. Kita kalau buat dunia, pantang dapat duit, kita akan bekerja. Betul? Habis pencen, sambung kontrak. Sebab apa? Duit. Habis waktu bekerja, OT. Kan? Sebab apa? Duit. Tapi kalau buat pahala ni, Ustaz, saya rasa macam dah cukup lah. Betul tak? Sebab tu bila sebut amalan ke, pahala apa ke, kita tak masuk dalam kepala. Sebab apa? Sebab kita tak yakin pahala tu sebenar duit lah di akhirat. Kalau dunia perlukan duit, kalau di akhirat perlukan pahala. Siapa yang tak ada pahala di akhirat, bankrupt. Jadi berebutlah untuk dapat pahala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Boleh ya? Itu tujuan pertama kita jumpa. Okey, sekarang sayang tak pada saya kerana Allah? Sayang ke tak? Oh, saya tanya baru jawab kan? Tak apalah, sayang tak sayang. Sayang ke tak sayang, sebenar kalau kita orang beriman, wajib sayang. Wajib sayang. Dengan cara inilah Nabi dapat mengubah hati manusia. Dengan cara inilah Nabi dapat mengubah masyarakat jahiliah. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Tapi kadang-kadang kalau kita mengajar syekh, mengatak orang, mengutuk orang kan, orang pun tak akan sayang. Bukan tak sayang pada orang lain, kepada ustaz pun orang tak sayang. Okey? Okey. Yang kedua, tujuan kita berjumpa pada malam ni, yang kedua ialah saya nak sampaikan message daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ada Quran tak? Ada? Ada ke? Kalau tak ada, buka telefon. Ayat 159. Jumpa muka surat 24, surah Al-Baqarah ayat 159. Okey, jumpa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang, ini Allah berkata, bukan saya, dan apa yang Allah cakap kita wajib faham dan kita wajib dengar, sebab dia Tuhan kita. Kita solat 5 kali sehari sembah dia, tapi tiba-tiba yang dia cakap tak nak dengar. Apa faedah kita sembah Allah? Jadi sembah Allah yang paling penting bukan solat 5 waktu. Sembah Allah yang paling penting ialah seluruh kehidupan kita, daripada bangun pagi sampai tidur malam, sentiasa mentaati Allah. Solat 5 waktu berapa minit je kan? Okey, Allah kata apa?
Sesungguhnya orang yang yaktumuna, menyembunyikan, ma anzalna, apa yang kami telah turunkan, minal bayyinat, daripada keterangan. Keterangan tu apa maksud dia? Al-Quran. Tapi Allah tak sebut Quran, Allah sebut bayyinat. Tadabbur. Kenapa Allah guna perkataan bayyinat? Bayyinat makna dia keterangan, tapi maksudnya ialah Al-Quran. Jadi soalannya, kenapa Allah guna perkataan bayyinat bukan Al-Quran? Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu Quran tu jelas. Jelas. Siapa yang kata Quran tak jelas, dia menolak ayat ni. Allah kata apa yang kami turunkan ialah jelas. Sebab apa jelas? Sebab kami turunkan untuk manusia. Mana mungkin kami turun untuk manusia tapi kami jadikan Quran tak jelas, susah nak faham, bercanggah dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Okey? Kami turunkan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, daripada keterangan, wal huda, dan petunjuk. Al-Quran ni bukan setakat jelas, tapi dia juga bersifat petunjuk. Dia memandu kita kepada Allah, memandu kita ke syurga. Bila kita faham dan ikut. Min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskannya kepada manusia, fil kitab, dalam kitab, iaitu dalam Al-Quran. Maka Allah kata orang ni, orang mana ni yang sembunyi, mana dia dah tahu tapi dia tak cerita pada orang, dia belajar sorang-sorang je, dia tak cerita pada orang. Itu makna sembunyi. Orang tanya pun dia tak nak jawab, sedangkan dia tahu. Maka hukum orang ni apa dah? Ulaika yal'anuhumullah, mereka inilah orang yang Allah laknat. Apa makna laknat? Jauh daripada rahmat Allah. Kita minta rahmat setiap hari. Rabbi firli warhamni. Warhamni tu minta rahmat lah tu. Tapi tengok-tengok jauh daripada rahmat Allah. Sebab apa? Sembunyikan kebenaran. Dan bukan Allah saja melaknat, wa yal'anuhumul la'inun, semua para pelaknat melaknat dia. Siapa ni? Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut, termasuk semua. Orang kafir pun melaknat kita, jin pun melaknat kita, malaikat pun melaknat kita. Bila tu? Apa dosa ni sehingga Allah laknat makhluk lain pun laknat? Apa dosanya? Apa dah? Tidak sampaikan kebenaran. Tapi Allah kata tidak menyampaikan apa yang kami turunkan. Maknanya yang Quran lah, yang Allah turunkan ialah Quran. Tapi kalau kita tak sampaikan apa yang orang tu cakap, tak ada masalah, tak kena laknat. Yang kena laknat sembunyikan ataupun tak sampai yang Allah turunkan, iaitu daripada Quran dan Sunnah. Okey, sekarang kenapa sampai Allah laknat tu? Kita nak faham. Kita dah ingat dosa besar ni macam rasuah, bunuh anak, kan, berzina, minum arak. Tiba-tiba ada lagi yang lebih besar pada tu, sampai Allah laknat dan semua makhluk melaknat dia. Besar dosa ni. Dosa dia apa dah? Tak sampai je. Kenapa? Kenapa? Bila dia simpan ilmu, dia tak sampaikan, ramai tak dapat faedah. Tapi takkanlah sampai kena laknat. Dia bukan tengok dosa, tapi tengok kesan. Kita tahu kebenaran. Contohlah, orang tu tak solat, mungkin dia jahil. Kita tahu kewajipan solat. Kalau tak solat masuk neraka, kan? Tapi kita tak bagi tahu dia. Kesan orang yang tak solat tu sebab jahil, kalau dia mati, ke mana dia? Ke
ke neraka. Apa sebab dia masuk neraka? Sebab dia tak solat. Apa sebab dia tak solat? Sebab jahil. Apa sebab dia jahil? Jiran dia yang tahu tak bagi tahu. Jadi kesan orang tak sampaikan ilmu ni besar tak? Sampai masuk neraka. Saya bagi analogi supaya kita lebih mudah fahamlah. Kalau ada satu kampung tu kemarau, air tak ada, air nak minum tak ada, dah 2 hari kan. Tiba-tiba kita tahu ada satu tempat tu ada air dan kita boleh ambil air tu. Kalau kita bagi tahu kepada orang kampung yang ketiadaan air 2-3 hari tu, kalau kita bagi tahu, dia akan selamat. Dia ambil air tu minum selamat. Tapi kita tak bagi tahu, menyebabkan apa? Matikan. Zalim tak kita? Zalim. Kenapa zalim? Kita tak bagi tahu je, kita tak buat apa-apa pun. Kita hanya tak bagi tahu je. Kenapa zalim? Pentingkan diri dan menyebabkan orang mati. Tapi orang tu mati, kalau dia beriman, dia masuk syurga ke neraka? Dia masuk syurga walaupun dia mati sebab kita. Tapi kalau dia beriman, dia masuk syurga. Okey. Contoh yang tadi, kalau dia tak solat, air ada, makanan ada, dia tak solat. Dan kita tahu hukum solat, dia tak tahu. Katalah dia tak pernah belajar agama pun, kita tahu hukum wajib solat, kalau tak solat masuk neraka kan. Tapi kita tak beritahu. Dan kita tak beritahu tak menyebabkan dia mati. Sebab makanan cukup, air cukup. Tapi bila dia mati dalam keadaan tak solat, dia ke mana? Apa punca dia masuk neraka? Apa punca dia masuk neraka? Sebab tak solat. Apa punca dia tak solat? Sebab jahil. Apa punca dia jahil? Jadi antara dua tadi, dua contoh, satu tak bagi tahu ada air menyebabkan orang tu mati, satu tak bagi tahu pasal agama menyebabkan dia mati masuk neraka. Yang mana paling jahat? Yang mana paling zalim? Subhanallah. Tapi bila kita tengok orang lapar dengan orang jahil agama, kita bantu yang mana dulu? Lapar dulu kan? Pasal apa kita tak bagi tahu dia pasal ilmu? Pasal apa? Kita sayang bila kita tengok dia lapar, tapi kita tahu dia tak solat. Kita bagi minum, kita bagi makan, tapi kita tak bagi tahu pasal solat. Sebenarnya kita sayang tak pada dia? Sayang tak? Kalau tak sayang, kenapa bagi makan? Kalau tak sayang, kenapa bagi makan? Apa dia? Sayang sikit. Oh, sayang sikit je. Tak yakin akhirat. Saya nak tanya, kalau orang kafir jumpa orang Islam lapar, orang kafir bagi makan tak? Bagi kan? Orang Islam pula jumpa orang kafir lapar, orang Islam bagi makan, bagi kan? Ada beza tak orang kafir dengan orang Islam? Ada beza? Tak ada beza. Betul. Kalau setakat bagi lapar, bagi makan, orang kafir bagi makan, betul. Sebab tu dulu masa kami buat bantuan misi banjir di Kelantan, banjir yang besar, Disember 2014. Sebelum kita sampai bagi bantuan, orang Cina, orang Korea dah sampai kat sana, dah berkemah kat situ. Kita baru terkia-kia nak duduk kat mana ni? Dia pasang kemah duduk situ seminggu. Orang kafir lagi cepat kalau dari segi kemanusiaan. Boleh faham? Tapi orang beriman bukan nak selamat perut orang sahaja. Kalau kita nak selamat perut orang saja, kita tak ada beza dengan orang kafir. Tapi orang beriman nak selamatkan manusia daripada neraka. Sebab itulah Nabi kerja pagi, petang, siang, malam. Nak bagi orang kenyang ke, nak bagi orang selamat daripada neraka? Selamat dari neraka. Sampai Nabi kena maki, kena balik batu. Sebab nak bagi makan ke, nak selamatkan manusia daripada neraka?
Sampai Nabi kena hijrah ke Madinah, tinggal kampung halaman, nak bagi orang makan ke, nak selamatkan manusia daripada neraka. Subhanallah. Kan? Sekarang musim orang sambut Maulidin Nabi kan. Sambutlah. Tapi kita tahu tak apa kerja Nabi setiap hari? Kita tahu tak? Kita tahu apa kerja Nabi? Sampai kena maki, kena halau. Nabi tak cukup rehat, malam pun solat sampai bengkak kaki, hanya nak selamatkan manusia daripada neraka. Tapi kita relax je kan. Betul tak? Ramai tak orang di luar sana yang jahil agama, yang tak solat, yang bukan orang? Ramai tak? Ramai. Ada seorang kita ziarah tadi, saya tak sebutlah siapa kan, tapi sebagai contoh lah, dia ada masalah mata, dia nak operatekan supaya dapat nampak. Tapi dia bukan aurat. Nampak tak? Dia nak nampak dunia, tapi dia tak nampak dosa. Faham tak? Sebab kita tak salahkan dia, sebab tak ada siapa bagi tahu dia. Saya tegur makcik, lain kali bila keluar rumah ada orang, tutup tangan tu tak aurat, dosa. Sebab tu ada wanita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita hitam kan, ditipu penyakit sawan. Ingat kan? Subhanallah, tengok sahabat Nabi walaupun belajar tak tinggi, tapi bila mereka faham Al-Quran, luar biasa. Dia kata apa? Ya Rasulullah, bila datang penyakit ni, penyakit sawan, tak sedar, aurat aku terbuka. Jadi boleh tak doa pada aku supaya penyakit ni hilang dan supaya aurat tidak terbuka? Dia bukan masalah penyakit tu, tapi masalah besar bagi wanita ni apa dia? Aurat tu. Penyakit. Kalau Allah bagi penyakit, berdosa tak kita? Berdosa ke tak? Allah bagi keciuman ni, ya Allah besarnya dosa. Tak ada. Bahkan dengan penyakit, kalau kita sabar, dapat pahala, dapat keampunan, tinggi darjah. Tapi kalau sakit, lepas tu buka aurat pula, dapat apa? Itulah musibah sebenarnya. Musibah sebenar bukan sakit, musibah sebenar tak jaga aurat. Benda-benda macam tu mereka tak tahu. Kita tak boleh salahkan mereka. Mereka pun tak pergi masjid. Habis tanggungjawab siapa ni? Nak bagi ilmu pada mereka. Mereka nak ikut, tak ikut, itu masalah dia. Tapi kewajipan kita apa dah? Bila belajar, bila tahu, kena sampaikan. Kalau tak sampaikan, kena? Siapa yang laknat ni? Kita ada rasa tak Allah laknat? Kalau bos kita laknat kita kan, celaka mu, kenapa asyik lewat je? Kita ada rasa ke buat selamba je? Kalau bos kita laknat kita, ni keturunan celaka mana ni? Kerja tak hari lewat. Kita ada terasa tak? Terasa. Tapi kita baca ayat ni, ada terasa tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab tak baca, itu tak rasa. Oh, tak rasa. Tak, sebab tak baca, tak datang buku, itu ada yang tak rasa. Oh, sekarang dah tak ada bukan, ada rasa. Ada. Sebelum ni hilang dari rasa kan. Kadang-kadang sebelum ni apa ni? Kalau kena COVID kan, yang tanda yang paling menakutkan apa dia? Hilang dari rasa kan. Makan tak rasa apa-apa, paling takut. Tapi bila kita baca Quran, hilang dari rasa. Ada rasa apa-apa? Baca Quran tak rasa apa-apa kan? Sebenarnya itulah hilang dari rasa yang sangat bahaya. Baca Quran tak rasa apa-apa. Sedangkan Allah kata kalau turun kat gunung dan gunung boleh faham, gunung boleh meletup, kamu tak rasa apa-apa, ada masalah kan? Okey. Jadi tujuan kedua kita jumpa malam ni, kita nak gerakkan, nak sampai message daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kita jangan perasan kita akan selamat selagi kita tak sampai ke ilmu, supaya kita terlepas daripada laknat Allah. Saya datang daripada jauh dan bukan kat Ipoh je saya datang, saya pusing satu Malaysia sebab nak elak daripada laknat Allah. Kita solat, pergi umrah, rasa macam selamat. Tak selamat kalau kita tak sayang pada saudara kita, kalau kita tak sampai ilmu yang kita belajar.
Ustaz, saya tak pandai sampaikan. Saya tak pandai sampaikan. Tak, semua sebenarnya itu semua adalah alasan. Masuk akal tak? Allah suruh kita sampaikan yang kita tak pandai. Masuk akal tak? Ha? Sampai kita sampaikan ilmu tak sama dengan mengajar. Kalau nak mengajar baca kitab itu ustaz. Tapi kalau setakat nak sampaikan, kak, salat adalah wajib. Kena buka kitab ke? Kena buka kitab. Kak, mari kitab. Ni, saya nak buka kitab Sahih Bukhari ni. Tak payah. Semua orang boleh berdakwah. Sebab tu Nabi kata, sampaikan dariku walaupun. Kenapa Nabi kata sampaikan walaupun satu ayat? Kenapa Nabi kata cukup 10 ayat baru sampai? Ataupun dah habis tadabbur Quran, khatam, semalam khatam tadabbur Al-Quran, Quran time kan? Lepas tu baru boleh sampaikan. Tak, Nabi kata sampaikan dariku walau. Okey, saya nak tanya, kenapa Nabi suruh sampai walaupun satu ayat? Apa? Apa sebab? Keinginan sampaikan. Yalah, tunggulah 2 ayat ke, habis satu surah ke. Apa dia? Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Maksud kita sampaikan walau sedikit ilmu yang kita tahu, kita kena sampaikan. Yalah, kenapa satu ayat dah kena sampaikan? Ya. Tunggulah 2 ayat ke, Jangan 10 ayat ke? jangan tangguh. Kenapa jangan tangguh? Tangguh jadi macam sekarang. Jadi macam sekarang lah. Nak jadi ustaz. Nabi suruh, itulah rahmat Nabi kepada umat dia. Rahmat Nabi pada umatnya apa dia? Salah satunya Nabi kata sampaikan walaupun satu ayat. Kenapa? Sebab orang ajal boleh datang bila-bila masa. Betul? Kalau kita tunggu 10 ayat, dah ramai tak yang mati tu? Awak nak mati kan? Tunggu. Saya dah 2 ayat lagi nak habis. Betul tak? Jadi rahmat Nabi kata jangan tunggu 2 ayat. Sebab ajal maut boleh datang bila-bila. Tengok jiran kamu duk asyik belajar je. Dah setahun kuliah maghrib di masjid, sepatah pun kamu tak sampaikan. Jangan tunggu setahun. Jangan tunggu habis kitab. Satu ayat sampaikan. Mungkin malam tu dia mati. Betul tak? Subhanallah. Kalau orang cedera kan, orang jatuh cedera tepi jalan, kita tengah belajar medik ni, perubatan kan, dia cedera, dia pun minta tolong pada kita. Kita kata belum, saya belum habis, ada setahun lagi nak belajar. Dia kata apa pada kita? Kita jenis ada hati pedal ke? Dia cakap macam tu, kita tolong kan? Kita jawab tak? Saya ada setahun lagi, tak habis lagi, tak cukup ilmu lagi. Kita jawab tak macam tu? Tak jawab kan? Kita akan bantu, betul tak? Tapi dalam beragama banyak alasan kita. Saya tak pandai, saya baru belajar, saya belum habis kitab. Segan. Tapi masa kita mengumpat, segan tak? Saya seganlah nak mengumpat ni. Lancar kan? Ada tak orang bagi alasan? Boleh tak kita mengumpat? Saya tak pandai lah nak mengumpat, segan lah. Ada tak? Lancar je keluar, tiba-tiba ada poin je. Lepas tu kawan kita pula sambung sampai 1 jam. Bila suruh cakap agama, takut salah. Kita takut salah menyampaikan, tapi kita tak takut dilaknat sebab tak sampai. Faham tak? Tengok syaitan main, syaitan tipu kita. Syaitan nak kita duduk dalam laknat. Apa dia? Syaitan bagi alasan. Tak pandai, saya berkat ustaz. Nanti orang kata ustazah jadian. Kan? Kalau orang kata orang kata kita ustazah jadian. Betul, sebab ustaz yang betul-betul jadi tak jadi. Saya terpaksa jadi jadian. Betul tak? Ramai tak ustaz-ustaz tapi tak pergi rumah asnah, tak bagi ilmu. Saya duk mengajar masjid je. Betul tak? Orang asnah pergi tak di masjid? 80% tak pergi masjid. Jadi mereka ni nak dapat ilmu daripada mana? Daripada kita lah. Kita pergilah.
Tadi kita pergi rumah 3 asnaf. Sampai ke atas kira. Sampai ilmu lah. Sampai. Tapi kalau nak tunggu orang jemput, agak-agak bila asnaf nak jemput kita ceramah di rumah dia? Kenapa tak datang rumah saya, Ustaz? Kak tak jemput saya pun. Asnaf nak makan pun tak cukup, nak bayar duit pada Ustaz. Betul tak? Subhanallah. Sebab itulah Nabi pergi tak berdakwah ke Taif? Pergi tak? Nabi pergi sebab orang Taif jemput ke sebab kewajipan Nabi? Kalau tunggu orang kafir di Taif jemput, agak-agak lah, ada tak jemputan tu? Nabi bagi tahu, okey, kita dah dapat jemputan daripada orang Taif, ada ceramah perdana di Taif. Tak ada. Kerja nak selamatkan orang, jangan tunggu orang jemput. Sebab orang tu jahil, dia tak tahu dia salah. Jadi kita kena bagi ilmu dan sedarkan mereka. Boleh? Cakap je. Kalau tak pandai sangat, tak pandai, bila bercakap je ketal lutut, bila cakap je pensan. Okey, bagi buku ni, bagi buku. Kak, saya tak boleh bercakap, kalau bercakap terus pensan. Bagi buku. Kita ada buku poket kan, ni musibah adalah nikmat. Saya pun tengok satu keluarga tadi, mak dia kecil manis, kena potong kaki, tak nampak. Dia pula yang jaga mak pun ketiadaan suami, mata tak nampak, pun kecil manis. Dalam rumah sempit, ya Allah, Allah uji dia. Saya kata, kak ni bertuah sebab Allah sayang. Dan Allah kena yakin, Allah tak akan uji melainkan orang yang mampu. Kak mampu. Kalau Allah uji saya, belum tentu saya. Jadi saya bagi buku ni, musibah sebenarnya adalah nikmat bagi orang beriman. Dia tak tahu. Kalau orang tak ada ilmu, dah miskin, ada musibah bertimpa-timpa, dia kata apa? Tuhan tak sayang pada aku. Itu musibah paling besar. Bila dia rasa Tuhan tak sayang. Sebab dia jahil. Kewajipan kita, okey, kak baca buku ni dengan tenang, sabar, insya-Allah. Musibah ni sebenar tanda Allah sayang. Allah nak kita cari dia. Allah nak kita bergantung pada dia. Allah nak kita jangan duk cari orang dah. Cari Allah. Direct kepada Allah. Lepas tu ni buku pasal matlamat hidup. Matlamat hidup. Ramai orang tak solat sebab tak tahu. Dia ingat hidup ni nak seronok je, nak nikah je, nak kahwin je, nak beranak je. Maka kita bagi buku ni, baca buku ni. Kenapa Allah cipta kita? Kenapa kita ada kat sini? Kenapa ada dalam majlis malam ni? Bukan sia-sia. Allah bukan cipta kita sia-sia, nak seronok je. Allah kata orang-orang kafir makan seronok macam binatang. Binatang matlamat dia nak makan nak seronok, nak makan nak seronok. Betul kan? Jadi orang tak beriman sama dengan binatang. Orang yang tak beriman. Orang beriman berbeza. Orang beriman nak selamatkan diri daripada neraka dan selamatkan orang lain daripada neraka. InsyaAllah dia selamat. Ni buku Kenapa Anda Wajib Salat. Kita tak pandai cakapkan. Buku ni saya tulis ringkas, mudah nak bagi, dan kita bagi percuma. Kita tak akan bebankan asnaf. Asnaf ni kita bagi buku percuma. Dan kalau dia nak belajar, kita cari guru, kita bagi ilmu pada guru, guru tu mengajar rumah asnaf, percuma. Kita nak semua asnaf ni biarlah dia miskin harta sahaja, tapi jangan miskin ilmu. Kan? Kalau dia miskin harta dan miskin ilmu, dia sentiasa bergantung pada orang. Betul tak? Rusak akidah dia. Hidup bagi benda tapi ilmu tak. Dia tak berubah. Bagi salah satunya buku. Ini buku Kenapa Sifat Solat Nabi. Kak tak tahu solat kan? Saya pun nak ajar, tak pandai sangat. Kak ambil buku ni baca. Kalau dia sakit, ini cara solat orang sakit, siap bergambar kan. Dia kata macam mana nak solat? Kak tengok gambar lah. Saya tak pandai tunjuk-tunjuk ni. Tak dakwah lah tu. Allah tak akan membagikan mereka setakat yang kita mampu kan. Ini kewajipan tadabbur Al-Quran. Bagi tahu dia, kak belajar Quran. Kalau kak nak belajar Quran, kita boleh cari guru datang mengajar secara percuma. Bagi tahu pihak pengurusan kat sini yang di bawah Ustaz Hafiz Lidin. Kita sekarang di satu Malaysia ada guru yang kita taja, yang kita bayar allowance,
lebih kurang 30-40 orang guru. Dan asnaf yang belajar dengan guru kita satu Malaysia ada 1000 lebih secara percuma. Kebanyakannya kita buat kelas di rumah asnaf. Ramai asnaf yang dah belajar, yang dah boleh baca Quran, dan ada yang dah boleh bercakap sikit sebanyak, belajar menyampaikan. Kita kalau ajar ilmu, sampai ke ilmu pada asnaf, dia takkan tanya detail. Jangan takut, Ustaz nanti saya cakap dia tanya macam-macam, dia pun tak pandai nak tanya, kan? Nanti dia, Ustaz nanti dia tanya ni hadis sahih ke tak, dia tak tahu hadis sahih dia tak. Okey, ni buku 72 doa dan zikir kan. Kadang-kadang dia dekat rumah tak ada buat apa-apa, sakit, zikir. Kadang-kadang dia nak zikir tak ada buku, bagi buku ni. Kalau kita bagi buku ni, dengan kita bagi dia baca, setiap kali dia baca kita dapat doa, dapat pahala. Subhanallah. Itulah gaji kita di akhirat besok. Jadi orang beriman sentiasa memikirkan, aku nak banyakkan duit di akhirat. Caranya apa dah? Sampai ke ilmu. Apa saja kita sampai, orang amalkan, kita akan dapat pahala berganda. Kalau dia sampai pada orang 100 orang amalkan, kita dapat pahala semua 100 orang tu. Dia panggil apa? Mati level kan? Jadi mati level akhirat tukar. Ini mati level dunia kan. Lepas tu bila dapat banyak, mati. Mati level akhirat. Banyakkan pahala. Bila mati, bersama kita dalam kubur. Okey? Boleh insya-Allah. Jadi saya nak malam ni yang ada ni, saya tak nak yang ada malam ni dilaknat oleh Allah. Jadi pastikan anda sampaikan apa yang dengar malam ni dan apa yang dah belajar sebelum ni. Nabi pesan ketika melakukan Hajjatul Wada', Nabi buat haji yang terakhir, Nabi pun bagi khutbah pada sahabat. Nabi ceritalah macam-macam kaedah hukum hakam dalam Islam. Last kali Nabi pesan pada sahabat, apa dia? Ala ballagtu, bukankah aku dah sampai pada kamu? Sahabat kata, na'am, ya. Allahumma fashhad, maka Nabi kata, Allah menjadi saksi, aku dah sampaikan. Lepas tu Nabi pesan satu wasiat kepada sahabat, falyuballigh asy-syahidu al-ghaib, hendaklah orang yang hadir ni sampaikan kepada orang yang tak datang. Nabi pesan pada sahabat. Tengok rahmat Nabi, sayang Nabi pada umat dia. Kamu dah tahu kan, ramai lagi tak tahu, ramai tak dengar, sampaikan, supaya kamu pun dapat pahala dan supaya kamu tidak dilaknat oleh Allah. Jadi saya nak pesan pada yang hadir ni, tolong sampaikan pada yang tak hadir, suami ke, anak ke, isteri ke, sahabat ke, jiran ke, tolong sampaikan. Ustaz, saya tak pandai nak cakap macam Ustaz, bagi rakaman, nanti kita upload kat YouTube. Ni saya nak cakap sesuatu pada Kak ni. Apa dia? Buka video ni. Saya tak pandai cakap. Dakwah lah tu kan, dakwah lah. Mungkin dengan sebab kita tunjuk video, dia kata, Masya Allah, saya baru tersedar saya buat benda yang salah, iaitu sembunyikan ilmu. Dia pun nak dengar lagi. 10 tahun dia dengar sebab kita tunjuk. 10 tahun dia dapat pahala, 10 tahun kita dapat pahala dia. Subhanallah. Boleh? Boleh InsyaAllah. Jadi boleh tak bagi nama, bagi nombor telefon, supaya kita buat kerja secara bersama. Mungkin ada perlukan buku, kontak Ustaz Hafiz. Bagi tahu Ustaz Hafiz, ada jiran saya nak ziarah dia, saya tak pandai cakap tapi nak bagi buku, boleh tak? Kita akan bagi percuma. Jangan pula dapat percuma, jual pula pada asnaf. Ini saya jual murah-murah je ni. Lepas tu kalau perlu bantuan kan, contohlah rumah asnaf tu rusak ke, bocor ke, pergi kepada tim kita kat sini, kita akan baiki. Itu kewajipan kita juga. Jangan pula cakap agama je, kawan tu bocor setiap hari rumah. Tak. Islam membantu semua, dunia dan akhirat. Okey, boleh ke? Cuba bayangkan yang datang malam ini,
Saya ingat mungkin lebih kurang 20-30 orang. Semua bergerak cari asnaf. Setiap seorang dapat 2 asnaf. 2 asnaf, 2 keluarga dapat ilmu. Betul tak? Kalau 20 orang kali 2 asnaf, 40 asnaf. Betul tak? Kalau bergerak, ilmu akan sampai dan tersebar. Akan berlaku perubahan. Tapi kalau belajar balik, tak berkembang. Nabi sampai ke ilmu sampai ke Taif. Bila gagal ke Taif, Nabi pergi ke Madinah. Ilmu berkembang. Sebab usaha dakwah Nabi lah ilmu sampai ke Malaysia. Betul? Dan sebab saya faham Al-Quran, saya tak ada Al-Quran, saya sampai kat sini. Bolehkah? Bolehkah? InsyaAllah. Inni uhibbukum fillah. Tak pernah jawab, kena beli buku ni. Kena beli buku ni. Okey. Ada soalan ke? Saya rasa ini bukan ceramah, bukan kelas ilmu, tapi kelas apa ni? Muhasabah. Kita muhasabah, cek, aku buat selama ni belajar je, betul ke salah ni? Sebenarnya tak betul, tak tepat. Belajar dah bagus, tapi yang tak bagus apa dah? Tak beramal, ataupun dah beramal tapi tak sampaikan. Jadi kita lebih kepada muhasabah. Yang kedua, supaya kelas program malam ni supaya minda kita terbuka. Jangan asyik fikir diri aku je, diri aku, keluarga aku. Tak. Islam bukan macam tu. Sebab itulah ada satu masa ada seorang budak Yahudi. Budak Yahudi dikafirkan. Nabi selalu tengok, Nabi di Madinah hidup bersama orang Yahudi. Orang Yahudi duduk di Madinah. Nak beritahu Nabi ni rahmat untuk semua, termasuk orang Yahudi. Jadi Nabi selalu jumpa budak ni. Tiba-tiba hari tu Nabi tak nampak. Tengok, Nabi ni seorang Rasul, pemimpin agung, tapi prihatin pada budak. Tama-tama budak tu tak beriman. Jadi hari tu Nabi tak nampak, mana budak ni? Sahabat kata, aku tahu dia sedang nazak. Tengok rahmat Nabi, Nabi tak tangguh besok. Nabi terus pergi ziarah rumah budak Yahudi. Dalam kepala Nabi satu je, aku nak selamatkan budak ni daripada neraka. Itulah kerja Nabi. Nabi tak sampai hati tengok budak ni mati masuk neraka. Nabi terus pergi, tak tangguh-tangguh. Bila sampai je budak tu tengah nazak, Nabi pun ajar dia mengucap. Budak tu tak berani. Sebab apa? Di mana Nabi berdakwah ni? Di masjid ke? Di Dewan Serbaguna ke? Ataupun di universiti? Rumah siapa? Rumah orang Yahudi. Itulah dakwah. Ada tak orang Yahudi jemput Nabi? Kenapa Nabi tak pergi? Orang tu tak jemput. Bukan itu kerja dakwah. Kerja dakwah kena cari. Macam doktor kan, doktor kena cari orang sakit. Okey, Nabi pun ajar budak tu mengucap. Budak tu takut tengok bapak dia. Ni tukar agama ni. Tak jadi. Lepas tu Nabi tak putus asa. Nabi ajar lagi mengucap. Dia tengok bapak dia. Akhirnya bapak dia kata apa? Ati' Abul Qasim. Dengar cakap Abul Qasim, iaitu Rasulullah. Bapak dia Yahudi, tapi dia suruh anak dia dengar cakap Nabi. Mengucap. Budak tu mengucap. Bila budak tu mengucap, lepas mengucap je mati. Tu Nabi kata, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jangan tangguh. Awak nak matikan, saya belum habis ayat ni, matilah dulu. Lepas budak tu mengucap dah mati, Nabi kata, alhamdulillah allazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah selamatkan budak ni daripada neraka. Nabi sangat bersyukur dapat selamatkan satu nyawa daripada neraka. Di mana Nabi berdakwah? Di rumah orang Yahudi. Kita jangan ke rumah orang Yahudi. Rumah adik-beradik kita pun kadang-kadang tak sampai. Betul tak? Kadang-kadang adik-beradik kita tak salat. Adik-beradik kita buka aurat, kita selamba je. Tanya belajar mana sekarang? Universiti, ambil fakulti apa? Kawan tu buka aurat setiap hari. Kita ni macam tak tahulah, tak ada rahmat. Syahad dah makan, kawan tu buka aurat. Cakap sepatah, adik ni bagus, pandai dah masuk universiti, Masya Allah, Allah bagi.
Tapi satu je, kalau adik tutup aurat lagi Allah sayang, kan? Dakwah lah tu, kan? Lagi adik nak tak kalau mak bapak sayang? Ha? Kalau adik nak mak bapak sayang, adik nak tak Allah sayang pada adik? Nak? Oh, macam mana nak Allah sayang? Adik dengar je cakap Allah, insya-Allah selamat. Allah kata tutup aurat, tutup. Simple je. Betul tak? Perlu tak ceramah panjang? Adik, Kak nak bagi ceramah ni, ada masa setengah jam. Tak perlu, itu bukan dakwah, itu ceramah, kan? Okey, boleh tak? Jadi dakwah ni sebenarnya benda simple. Okey, ada soalan ke? Jadi bagi tentang Quran ni, yang mana dalam masyarakat yang tak tahu baca Quran lah, yang mana patut kita dulukan? Ajar dia orang cara membaca ke ataupun terus kepada kefahaman daripada apa yang disampaikan dalam Quran? okey. Sebenarnya soalan dia, kalau kita jumpa masyarakat ataupun orang yang tak tahu baca Quran, soalan dia, kita nak ajar dia baca Quran bagi betul dulu ataupun nak bagi tahu isi kandungan Al-Quran dulu? Faham soalan? Okey. Kita balik pada tujuan Quran diturunkan. Tujuan Quran diturunkan sebenar untuk apa? Kalau dapat jawab, itulah jawapannya. Apa tujuan Quran diturunkan? Untuk betul kebacakan, untuk selamatkan manusia daripada neraka. Selamatkan manusia daripada neraka. Hudan linnas, petunjuk. Betulkan baca Quran wajib. Tapi kalau betul bacaan tak ikut Quran, masuk neraka. Jadi ajar dua-dua sekali. Sambil kita betulkan tajwid, kita ajar Quran ni sebenar ada tujuan paling besar selain pada nak betulkan bacaan, iaitu Quran nak pandu kita masuk syurga. Kan? Kita kat dunia pun nak rumah yang besar, yang selesa. Di akhirat yang kekal abadi lagi patut kita kejar. Jadi kalau betul nak syurga yang kekal abadi, adik kena faham Al-Quran, ikut je. Sambil-sambil ajar tajwid, sambil bagi satu ayat. Satu hari bagi makhluk satu ayat. Sebenarnya itu yang Nabi buat. Nabi buat apa bila Quran turun? Nabi kumpul sahabat, Nabi baca 10 ayat, dan Nabi hurai maksud dia. Dan setelah sahabat faham, sahabat beramal. Maka sahabat kata apa? Ini metod Nabi. Sahabat kata apa? Akhirnya kami belajar dua sekaligus. Satu ilmu, satu amal. Lepas dapat tu, baru Nabi pindah ayat lain. Kalau kita ajar cara Nabi tu, masyarakat akan berubah tak? Ubah. Tapi kalau ajar Quran je, habis betulkan tajwid, khatam, okey, habis. Datang pula belajar lain, berubah tak? Tak. Tak berubah. Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tanya soalan. Apa hukum? Apa hukum? Orang dah tahu ada ilmu, tapi dia tak cerita pada orang. Apa hukum? Dilaknat oleh dan semua para pelaknat. Ada dalil tak? Surah apa? Al-Baqarah ayat? Ilmu lah tu. Oh, terror, boleh tahu surah, boleh tahu ayat. Alhamdulillah. Ilmu lah tu. Satu ayat. Okey. Apa dia antara sunnah Nabi yang paling penting dan besar kesannya dalam masyarakat kita, tapi ramai orang tak amalkan? Apa dia? I love you kerana Allah. Tapi itu lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Jangan perempuan jumpa semua lelaki, I love you kerana Allah. Betul. Okey. Yang ketiga, kenapa Nabi suruh sampaikan walaupun satu ayat je? Tak perlu tunggu 2 ataupun 3 ayat. Kenapa? Sebab rahmat Nabi kepada umatnya, supaya apa? Supaya sebelum dia mati sempat dengar satu ayat. Kan? Okey, cukup kan? InsyaAllah.
Tak betul. Satu Nabi kata balighu anni, sampaikan dariku. Mana sampaikan dari aku, mana sampaikan daripada Nabi. Apa yang sampai daripada Nabi? Yang Nabi sampai kepada umat. Saya nak tanya, Nabi selama 23 tahun Nabi sampaikan la ilaha illallah sahaja ke? Kalau kita sampai la ilaha illallah, agak-agak orang faham apa? Kak, saya nak bagi tahu, nak berdakwah ni. Apa dia? La ilaha illallah. Kita pembelah. Apa orang faham? Faham tak? Maksud tu yang Ustaz tu cakap, maksud tu dia macam bagi orang kenal awak. Ya. Tapi kalau sebut la ilaha illallah, orang kenal tak? Ramai tak yang mengucap tapi tak solat? Ramai? Ramai tak yang masuk Islam kan? Yang riba. Tengok-tengok perangai sama dengan sah. Tengok-tengok duk minta sedekah kan? Makna apa tu? Mengucap bukan mesti kenal. Nak kenal macam mana? Quran. Sebab Quran menceritakan semua apa makna la ilaha illallah. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh, semua ada dalam Al-Quran. Itulah maksud la ilaha illallah. Okey. Ada lagi soalan? Okey, ringkas kita berkenalan dalam masa yang ringkas ni. Boleh tak bagi tahu nama, tinggal di mana, kerja apa, dan dah berapa lama ikut kelas tadabbur Al-Quran? Okey? Saya perkenalkan diri saya. Semua dah kenalkan? Okey, tak payahlah. Boleh abang? Saya Khair Anwar. Khair Anwar. Duduk di Manjoy, Perak. Oh, duduk Manjong. Manjoy. Oh, Manjoy, bukan Manjong. Manjoy tu Ipoh lah. Saya biasa tengok YouTube sajalah Ustaz. Oh, tadabbur. Saya beli scan disc. Oh, sejak bila tu tengok tadabbur? Sebulan. Sebulan baru lah. Oh, siapa yang tunjukkan? Ustaz, sebelum ni saya ada pergi kelas tadabbur di Smart Quran. Oh, Di Ipoh Meru. yang Ustaz Baharudin. Oh. Kerja apa? Programmer freelance. Oh, Masya Allah. InsyaAllah lepas ni ada kerja tambahan, pendakwah bebas. Bukan di masjid, bukan di masjid. Masjid bagi ustaz aja, kan? Orang macam kita, orang tak bagi mengajar di masjid kan? Tak apa, pergi mengajar rumah asnaf. Okey, adik? Saya ambil ni. Manjul. Belajar ke dah bekerja? Kerja dah. Oh, kerja apa? Kedai kunci. Oh, kedai runcit. Jiran ke? Satu karya. Oh, datang sama-sama. Oh, oh, Hafiz 30 juzuk. Oh, belum. Berapa juzuk dah? 7. Boleh tak test? Tak, saja je. Adik? Khairul Adha. Umur? Oh, masih sekolah, belum bekerja. Anak, bapa, ayah tak datang. Datang dengan siapa? Oh, Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya Yusuf. Saya 28 tahun. Sekarang duduk di Mengelembu. Duduk di Mengelembu. Nama tempat ke? Mengelembu. Kacang. Oh. Kerja TMB. Okey. Ya? Syakir. Tinggal di? Oh. Kerja? Ya? Oh, pernah ikut kelas tadabbur? Tak pernah. Saya first kali tengok lah. Macam mana? Wan yang banyak datang sini. Oh, isteri biasa ikut kelas tadabbur. Mana? Oh, Masya Allah. Biasa ikutlah. Oh, Alhamdulillah. Ucap terima kasih pada terima kasih pada isteri. Isteri yang soleh ajak suami pergi kelas agama. Isteri yang kurang soleh ajak asyik
ajak suami maidin. Bukan tak bagus kan. Okey, alhamdulillah. Tengok terus kalau tadabbur. Itu dah ada. Quran ni sifat menyelesaikan masalah kita. Kalau kita dengar, faham dan ikut, insya-Allah masalah kita selesai. Abang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Asladiyah Fadil, pesada guru tinggal di Taman Tasik Lamai. Oh. Mengikuti kelas tadabbur semasa PKP. Oh. Daripada pesara guru akan jadi pendakwah bebas yang tak akan bersara sampai bila-bila. Insya-Allah. InsyaAllah. Insya-Allah. Dan Azmi Saleh daripada Sepang Pulai kerja kampung. Kerja kampung. Usahawan lah. Biasa ikut kelas tadabbur saya. Ada bawah 3 bulan. Oh. Siapa yang dari mana tahu? Isteri. Isteri pula tahu dari mana? Saya sebelum ni saya banyak masuk Islam masalah dan kelas Arab pun juga lah. Jadi daripada dulu semua tu dah saya dapat tahu yang besar. Jadi saya mula ikut kelas Islam. Alhamdulillah. Besar pahala isteri tu. Ajak suami dan ajak anak dia. Itulah saham kita di akhirat. Ilmu yang Nabi kata bila mati anak Adam semua amalan terputus kecuali 3 kan. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kalau suami ikut kelas dan faham hasil kita, semua yang suami buat kita dapat pahala. Dan kalau kak ikut kelas tadabbur dan kak beramal, semua yang kak buat saya dapat pahala. Tahu? Jadi sampaikan lagi. Okey? Saya Muhammad Asladiyah Abbas, umur 55, bekerja sebagai penguam syar'i. Bekerja sebagai? Penguam syar'i. Oh, Masya Allah. Ada syarikat sendiri? Syarikat Buaman? Sendiri. Oh, Masya Allah. Dah lama ikut kelas tadabbur? Atau tak pernah? Tak secara tetaplah, semua dalam FB je. Oh. Macam mana dapat ni? Datang sini? Datang sini melalui isteri lah. Isteri kita ada kelas hari. Oh, isteri biasa ikut kelas tadabbur? Isteri pun biasa. Hebat isteri-isteri di Ipoh ni. Boleh menggerakkan suami. Masya Allah. Okey, belakang. Mengikuti kelas ni, saya Google lah apa tadabbur kan. Jadi keluar Muka saya. Bila tu? dalam 2 bulan baru Oh, barulah. Oh, Google kebetulan jumpa. Lepas tu berkenan. Tapi yang live kelas setiap malam ikutlah. kadang-kadang lah, saya tak tahu pukul berapa. Tak, kita kelas setiap malam pukul 9 suku. Setiap malam daripada Isnin sampai Jumaat. 5 malam, setiap malam 5 suku. Jadual kita tak berubah. Lepas tu kalau siang hari Isnin pukul 10.30. Hari Jumaat pukul 10. Itu jadual kita. Setiap malam daripada Isnin sampai Jumaat 9 suku malam. Yang siang hari 2 je. Isnin pukul 10.30 pagi dan Jumaat pukul 10 pagi. Jadual kita tetap. Okey. Oh, ni daripada Google, bukan daripada isteri ya. Okey. Belakang. Sebelah. Nama saya Muhammad Anis, tinggal di Ipoh. Lagi apa? Kerja. Kerja kebun. Kebun. Alhamdulillah. Dia biasa ikut kelas tadabbur saya. Sejak awal tahun ke. Sejak awal tahun. Jangan berhenti ya. Sampai ke nyawa yang terakhir. Pesara apa? Tentera? Oh, Telekom. Dah lama ikut kelas tadabbur? Kalau dia orang video tu, jadi kadang-kadang dia singgah di mana. Oh, singgah macam tu je? Jadi kadang-kadang pun ada tengok tu, siap kan, tak siap kan. Aha. Yang betul ni kan. Jadi, praktis ni. Malam ni macam mana boleh datang? Grow. Ini tak ada kaitan dengan isteri lah. Ada isteri pun tu hantar juga lah kan. Isteri ikut lah. Mana isterinya? Okey, abang? Nama saya Roslan.
tinggal di Kuala Pari ya, Melembu. Mengelembu juga. Dia di PEM Muamalat. Oh. Mengikuti pengajian Tadabbur Ustaz. Dia kurang dalam 4-5 bulan. Oh, dapat daripada mana? Tak tahulah, Allah ilham. Terus dapat. Ini Google pun tak, isteri pun tak, ilham daripada Allah. Dan ingat satu hadis Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksud dia, siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, apa Allah buat pada orang tu? Allah akan bagi buka hati dia untuk belajar agama secara mendalam. Itulah tanda Allah sayang pada dia. Jadi dia dapat ilham, itu tanda Allah sayang. Kadang-kadang melalui isteri dapat belajar agama, tanda Allah sayang. Kadang-kadang melalui Google sampai kita boleh belajar dan faham agama, itu tanda Allah sayang. Allah bila sayang, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi pangkat, tapi Allah bagi yang lebih mahal daripada harta dan pangkat, iaitu ilmu, sehingga kita kenal Allah, kita kenal akhirat. Okey adik, belajar di mana? Hafiz lah. Anak ke? Oh, Masya Allah. Umur berapa? Masya Allah. Berapa juz dah hafal? Baru habis 30. Masya Allah. Kalau dah hafal, lepas tu tadabbur pula, cantik. Nabi kata apa? Khairukum, sebaik-baik kamu ialah, bukan yang hafal lah, sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajar. Ingat tu, selagi tak mengajar, tak akan jadi terbaik. Dia kena ada dua, belajar dan mengajar. Okey. Jadi adik, Ustaz doakan adik menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, belajar dan menyampaikan. Okey, sebelah. Oh, Masya Allah. Pengkalan apa tu? Pengkalan dia Di Ipoh lah. Oh, ada homestay. Banyak ke? Oh, bagi nombor telefon lah. Nanti kita datang terus masuk homestay abang, insya-Allah. Jauh ke daripada sini? Dekat lah? Okey, insya-Allah. Okey, saya perkenalkan, ini tim saya ni yang datang. Dia pegawai Petronas, tinggal di Bukit Jelutong, dekat dengan kami. Setiap malam dia dengan isteri dia yang belakang sekali tu, setiap malam dia datang kelas fizikal. Habis datang balik daripada ofis kat Petronas, masuk kelas. Dan bila kita pergi misi dakwah, dia ikut dengan kesan Al-Quran. Okey, adik Muhammad Ramadan. Oh, lahir bulan Ramadan ke? Oh, bulan Ramadan. Oh, sekolah apa Tafiz? Datang dengan siapa? Oh, Masya Allah. Ustaz bawa anak murid. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Sebelah? Saya Muhammad Anwar Abdul, saya duduk di Manjul. Saya dah bekerja di Australia. Oh, dulu bekerja apa? Bekerja factory. Oh, dah pernah ikut kelas tadabbur sebulan? Ni pertama kali? Macam mana boleh datang sini? Oh, Masya Allah. Oh, multi level. Okey, Kak. Waalaikumsalam. Dah lama dah ikut kelas tadabbur? PKP, masa PKP. Awal PKP. Oh. Lepas tu sekarang tu ada tadabbur dengan Ustaz Syafiq kat Semak Quran. Oh, Masya Allah. Okey, barakallah. Teruskan ha? Sebelah. Saya Nur Asimah binti Ahmad daripada Sembang Julai. Saya ikuti kelas Ustaz selama dan tahunnya. Suami saya. Yang ikut kita pergi ziarah senang tadi kan? Okey.
Kerja sendiri? Sebelum ni bekerja dah, tapi dah berhenti bekerja dan kerja sendiri. Oh, Alhamdulillah. Okey, sebelah. Sebenarnya nama Aisyah. Tinggal di Taman Negeri Rampas. Saya sarana. Saya kerja dah. Saya belajar bahasa Arab. Saya belajar dapur semua. Kadang-kadang kami ada kelas dapur nasional ni. Belajar dapur semua. Saya boleh ikut kelas ustaz. Ha. Belajar bahasa Arab dengan kelas dapur. Ha. Malam-malam siang ni kami ada kelas. Surah Amaran dah datang, ha? Okey. Belakang sekali. Nama saya Muhammad Afnan bin Muhammad Azlan. Tinggal dekat Oh. Ramai. Ha? Saya tinggal di Stasiun Ramai. Belajar dekat MBA. Saya baru lagi lah. Oh, baru. Umur berapa? 22. 22. Okey, sebelah. Dia Dewani sampai pukul 11. Kalau lebih kena cas, tak apa, kita tambah. Kita tambah RM100 untuk kita lebih berkenalan, berbaloi. Ha? Okey. Saya nak silang daripada Tasik. Saya dah bertara. Saya mengikuti kelas ustaz daripada kita Daripada? Oh. Kerja? Oh. Ha. Masya Allah. Okey, sebelah. Saya Muhammad Presiden. Tingkatan 4. Pada Tafiz lah. Berapa juzuk dah? Baru 12. Baru 12. Alhamdulillah. Tak pernah ikut kelas tadabbur? First time. Lepas ni ikut, ha? Buka page Ghulam Ad-Da'wah. Kalau tengok muka saya, ialah tu. Sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Zahra. Belajar. Sudah belajar. Berapa umur? 20. Oh, Hafiz. Oh, tak. Okey. Saya perkenalkan tim saya, Ustaz Usama. Kalau biasa tengok kelas hadis 40, itu Ustaz Usama. Jadi kita Ghulam ni ada 2 kelas lah. Kelas tadabbur, saya mengajar kelas tadabbur Al-Quran bahasa Arab. Dia mengajar hadis. Dia daripada Universiti Islam Madinah. Okey. Lagi Kak, boleh perkenalkan diri, ringkas. $20 lagi. Macam mana jumpa? kawan dekat FB. Nama dia Kak Murni. Kak Murni. Oh, tak datang lah. Oh, Asma Usna. Tapi siapa yang mengajar? Siapa yang mengajar nama-nama Allah? Oh, saya lah. Okey. Oh. Okey, sebelah. Waalaikumsalam. Dah ikut kelas tadabbur sama dengan isteri lah. Tapi tak pernah ni, tak pernah sampaikan, buat nota ke, tak pernah. Okey, insya-Allah lepas ni bila dengar tu buat nota, dah sampaikan. Kadang-kadang kita tak boleh cakap, sampaikan nota tu. Okey, insya-Allah. Okey, belakang Kak. Saya Puan Yati daripada Untung Taman Ledak Mas. Mula-mula saya berminat dengan tadabbur ni melalui TV, iaitu My Quran Science.
kemudian saya rasa macam tak puas sebab tak berdepan. Jadi saya cari kawan melalui online, PKP, dengan jiran saya Puan Aisyah, dan sekarang kami berdepan di rumah dia belajar Arab. Oh, Masya Allah. Siapa yang mengajar? Puan Aisyah? Oh, Masya Allah. Puan Aisyah ni ada bakat mengajar. Baca nota Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Dakwahlah tu. Nanti lebarkan, besarkan kelas tu. Okey, sebelah. Wassalamualaikum. Oh, sebelum ni tak pernah ikut kelas. Kak Aisyah tak bagi. Kerja lagi. Oh, kerja lagi. Okey. Kak Aisyah suami tak datang. Dia ada urusan, dia ada kawan rekod. Okey, okey. Okey. Semoga perkenalan kita pada malam ini dirahmati Allah dan dapat diteruskan dan dikekalkan sampai bila-bila. Dan semoga kita berjumpa lagi, kalau tak kat dunia, jumpa di surga insya-Allah. Dan semoga apa yang kita sampai pada malam ni, kita dengar malam ni, kita dapat sampaikan pada kawan-kawan, jiran, sahabat anda kita. Begitu juga yang kita dengar setiap malam tadabbur ataupun hadis ke, tolong sampaikan. Semoga ia memberi kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat. Jadi nama dah bagi semua. Dah, insya-Allah nanti ada apa-apa jiran ke siapa ke, tolong bagi kepada tim kami, Ustaz Hafiz, ataupun bagi kepada Kak Aisyah ataupun kawan sebelah tu, bagi tahu je. Kami akan membantu untuk kita juga menjadi pendakwah, walaupun satu ayat sahaja. Dan di belakang tu kita sediakan makan. Minta setiap orang ambil satu, supaya ia tidak membazir, insya-Allah. Okey. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kehadiran kita diberkati Allah dan diberi rahmat sampai ke akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal